الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Akhirat kalian nampaknya, ampun tak. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan. Lebih-lebih lagi ilmu yang kita pelajari ini ialah ilmu yang bakal kita lalui, iaitu perkara-perkara yang berlaku setelah kita mati. Belum berlaku lagi ketika kita belum mati, tapi akan berlaku. Jadi kita akan tahu apa benda yang akan berlaku di dalam kita, apa peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dah mati ke mana perginya. Semua orang mati, tak ada siapa yang akan hidup selama-lamanya. Yang tak mati hanya Allah Ta'ala saja. Lain mati, malaikat mati, manusia mati, binatang mati, jin mati, pokok mati, burung mati, ikan mati, serangga mati semua. Allah dah khabar dalam Quran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini semuanya akan binasa. Yang tak binasa, yang kekal hanyalah zat Allah yang amat agung lagi amat mulia. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mana lagi satu nikmat yang nak kamu dustakan? Allah tak mati kerana Allah tak ada hidup dengan nyawa. Mana lain dari Allah semua dia hidup dengan nyawa. Allah bagi nyawa bagi pada malaikat, hidup dengan malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hidup dengan binatang. Allah cipta nyawa bagi pada jin, hiduplah jin. Allah cipta nyawa bagi pada pokok, hiduplah pokok. Allah cipta nyawa bagi pada ikan, hiduplah ikan. Seterusnya, apa saja selain Allah, semua Allah cipta nyawa dan hidup dengan mereka. Dan mana yang hidup, dia akan mati. Mereka maaf akan mati lastnya. Oh, dia nyabut nyawa. Di akhirnya dia juga akan mati. Nah, ini termasuk kita juga. Kita akan mati. Udah mati ada masalah. Udah mati kita pergi dalam kubur. Nah, di kubur tu ada nikmat, ada seksa. Agak-agak kita tu dengan seksa tu mendapat nikmat. Pulang kepada apa yang kita lakukan dalam dunia. Bangkit dalam kubur. Ada orang bangkit dalam kubur, keadaan yang sempurna. Nah, hanya dia menjadi ahli syurga. Macam contohnya lah, jadi ahli syurga sempurna keadaan bangkitnya. Secantik Nabi Yusuf. Tapi ada juga orang yang dibangkitkan Tuhan seperti serigala. Ada yang dibangkitkan Allah seperti ular. Ada yang dibangkitkan Allah seperti kaldai. Ada juga yang dibangkitkan Allah seperti harimau. Ada juga yang dibangkitkan Allah seperti babi. Soalnya kita macam mana? Udah dibangkitkan tu, jalan pula dari kubur kepada masyarakat. Ada orang jalan kaki,
ada orang berkenderaan, ada orang merangkak, ada orang ngesut, malahan ada orang jalan atas kepala ke bawah, kakinya ke atas, sampai ke Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar pun terlebih. Teman yang buka, tak boleh. Telanjang lah tu. Peluh yang cakap lah. Ada orang peluhnya setakat buku lali, ada orang peluhnya setakat becih, ada orang peluhnya setakat lutut, ada orang peluhnya setakat paha, ada orang peluhnya setakat pinggang, ada orang peluhnya setakat leher, ada orang peluhnya hak hidung, ada orang apa kepala dengan peluh dia berenang dalam peluh dia. Itu keadaan manusia di Padang Mahsyar. Nah, kemudian ada hisab pemeriksaan. Lepas hisab dibagi keputusan. Keputusan itulah menentukan kita bahagia atau menderita. Orang yang menerima keputusan dia ambil di tangan kanan, ke mana yang bahagia. Kalau dia ambil di tangan kiri, masuk neraka dulu. Sama tak angkat tangan. Kalau dia cucuk dari yang belakang, ambil dari belakang, lagi teruk. Masuk neraka. Itu cara menerima kita. Kemudian ditimbang berat pahala ke buat dosa. Kalau berat pahala, Allah redha dengan dia. Kalau buat dosa, dia masuk neraka dulu. Beremakkan harbiah. Kemudian meniti siratul mustaqim. Kalau berjaya, lepas dapat syurga. 8 syurga Allah sediakan. Kalau tak berjaya, jatuh mana? Neraka. Tujuh neraka. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita surah Al-Qiyamah. Teksnya dah baca. Dia belum lagi baca penerangannya dia. Teksnya dah baca dah. Surah Al-Qiyamah. Artinya Al-Qiyamah hari kiamat, tentang hari berlakunya hari kiamat. Sudah kita baca dulu. Idza waqa'atil akan. Idza la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah dan sebagainya. Sampai dia baca dulu surah Al-Qiyamah. Kita dah baca ayat nombor 6, 7, nombor 8 dah tu. Nanti kita ulang dia ya. Kita ambil penerangannya lepas tu. Penerangan betul. Siapa kita buka muka surat muka surat 268. Penerangan tu dia. Kita dah baca sampai ayat 40. Kita baca mana je. Sebelum ayat nombor 6. Maknanya apa? Orang bertanya, kapankah hari kiamat? Bila bakal kiamat? Maka bila pemandangan bingung serta takut, itu bakal kiamat. Dan bulan menjadi gelap dan dikumpulkan matahari dan bulan tadi terang. Manusia akan berkata di hari itu, kemana lari? Nak mana larinya? Tidak ada lari, tidak ada tempat nak lari, nak melelong. Kemudian kepada Tuhanmu lah di hari itu tempat tetap kamu akan jumpa dengan Tuhan. Diberitahu kepada manusia di hari itu apa yang sudah dikerjakan dan apa yang ditinggalkan. Kemayang beda, puasa beda, zakat beda, gaji beda, apa dan sebagainya. Semua ada yang Tuhan, ada yang tidak. Di hari itu apa yang sudah dikerjakannya dan apa yang ditinggalkan. Bahkan manusia di hari itu amat mengerti, tahu akan dirinya. Dia kenal diri, akal akan diri pada diri. Walaupun ia memajukan alasan pembelaan, tetapi sayang, kamu lebih mencintai dunia. Kita hidup nak ke dunia je. Kamu tinggalkan akhirat. Akhirat tinggal. Sesudah kita akan pergi akhirat tinggal juga. Mayang tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, zakat tidak, sedekah tidak, tinggal akhirat. Kita dunia je. Beberapa muka dari itu berseri-seri memandang wajah Tuhannya. Itu ada memang ada dalam surah Kiamat. Wujuhun yawmaidin nadhirah
ila rabbiha nazira. Pada hari itu muka mereka berseri-seri dan kepada Tuhan mereka dapat menarik kita. Memandang wajah Allah. Dan beberapa muka di hari itu menjadi muram. Muram, dia masam, ya. Ia yakin akan dilakukan terhadapnya satu perkara yang meremukkan tulang punggungnya. Habis tulang punggung juga habis remuk. Jangan begitu. Itu cinta dunia tu, lupa akhirat, jangan begitu. Sebab bila roh sudah sampai kepada kerongkongan, itu dekat nak mati dalam medan azab, sudah sampai di kerongkongan, dan ditanya siapakah yang dapat mengobatnya, sampai keluar tak boleh buat lagi dah. Dan dia yakin bahawa keadaan adalah perpisahan, masih itu dia tetap akan berlaku kematian pada dia. Ini nak kena kita ni. Bila berlaku kita nak mati tu. Dan kita tak tahu dia. Bagaimana? Berbelit kepada apa? Berbelit kepayahan demi kepayahan, berbelit payah demi payah, tak ada yang sonongnya, tak ada yang menyenangkan, payah dia. Kepada Tuhanmu di hari itu tempat kembali, sedang dia tidak membenarkan dan tidak sembahyang. Pada sadaqah wala solat, dia tak membenarkan apa yang Allah kata dan dia tak sembahyang tu, tetapi mendustakan dan berpaling. Kemudian kembali mendapatkan ahlinya berlagak sombong dalam dunia ni, sombong dalam dunia. Celakalah untuk engkau, dan celakalah. Kemudian itu celakalah untuk engkau dan celakalah, dua kali sebab buat celaka, ya. Apakah manusia menyangka yang ia akan dibiarkan? Bukankah asal setitik mani yang dipancarkan di tengah siang itu adalah setitik mani? Ini rumah kita ni. Bermula dari ini. Jadi air mani yang dalam air mani itu kalau jatuh ke tanah, semut pun tak siap nak makannya. Itu kejayaan kita. Ini apa alasan kita nak ego? Apa alasan kita nak sombong? Apa alasan kita nak sombong? Apa alasan kita nak takabur? Tak ada alasan, ya? Kita asal setitik air mani. Kemudian menjadi segumpal darah, lalu dia jadikan dan disempurnakan. Jadi dia jadi manusia, ya? Jadi kanak-kanak. Kemudian dia dijadikan berpasangan lelaki dan perempuan. Apakah Tuhan yang demikian tidak kuasa menghidupkan orang yang sudah mati? Itu ditanyalah sekarang. Alai sadalika biqadrin al-ayah. Itu dari buku yang punya. Alaysa dzalika biqadirin ala yang ayyah. Dan rukuknya mana? Ingat-ingat andihannya coba, ya. Ini penerangan, kita baca ini penerangan, ya. Dalam ayat-ayat tersebut di atas dimulai Allah menerangkan kepastian kiamat. Kiamat itu pasti akan berlaku. Dia bermula dengan kematian. Kita nak akan mati. Semua kita nak akan mati. Siapa tak mati yang tangan? Kena nak kampung. Mana orang tak mati. Semua akan mati. Yang cakap nak mati dari memang saya. Dia dulu. Memang dia tu. Memang saya dulu. Adatnya lah. Tapi mati mana ada rukun. Ada rukun mati yang pertama tu ada. Yang kedua darah tinggi ada. Yang ketiga kencing manis ada. Yang keempat lemah jantung ada. Mana ada rukun. Tangan kamu matilah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari itu pasti akan menemui kamu. Jadi kemana lari? Jadi kita akan mati. Itu kalau kiamat pasti akan berlaku, ya. Kiamat itu pasti akan berlaku. Manusia mencari tempat lari. Di akhirat itu mana lari? Cari tak dapat. Cari tak jumpa, ya. Tak ada tempat lari kecuali kepada Tuhan. Nak lari kepada Tuhan boleh. Itu orang yang beriman masa dia yang boleh lari kepada Tuhan, boleh terima Tuhan. Tetapi sayang, manusia amat suka dunia.
melupakan akhirat dan dunia ni semua untuk terhad dunia ni. Ya, lupakan akhirat. Ya, hantar dong azan buat taksi je ni. Ya. Sembang dengan azan tu. Kalau nak mayang tu sembang orang azan sembang anu kecil dunia ke. Esok ditakuti orang yang sembang ketika muazzin sedang melakukan azan, ditakuti nak mati esok dia tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Tu bahaya. Ini yang cakap. Orang azan dengar, jawab azan tu. Jangan sembang. Jangan cerita pasal sepak, jangan cerita pasal perniagaan, jangan cerita pasal tanam-tanaman, jangan cerita pasal wayang dan sebagainya. Dengarkan azan tu dan jawab. Takut besok dia tak boleh mengucap kalimah syahadat ketika nak mati. Bahaya tu. Kerana kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk dalam syurga. Ya. Cuma malam kita ingatkan dunia je. Lihat dunia ni, mata benda yang menipu daya. Apa guna dunia ni? Apa tak ada? Dia banyak ni buat apa? Tambah orang cakap ni. Dia banyak. Ni dalam band. Banyak ni. Tapi nak buat apa? Pergi kedai. Makan kopi tak boleh. Apa rasa kopi tak boleh? Sudah. Bukan China tak boleh. Kenapa? Ada minyak tu kolesterol tu dia penyakit gantung. Sedap pagi kata kedai. Ni lah, daging ada, ayam ada, kambing ada, usa ada, lembu ada, korma ada. Saya mana boleh makan kambing? Kenapa? Kerana darah tinggi. Orang orang makan ni kan, sotong ada, ketam ada, lala ada, siput ada, kumis ada. Saya mana boleh makan semua tu? Saya penyakit apa? Penyakit gaut. Ada apa nak makan? Buat otim kali tu saya cari dengan kopi pahit. Itu duit banyak besar-besar dalam mungkin. Itu tipu dah. Allah dah kamu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidak ada kehidupan dalam dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Mata benda ada menipu daya. Tak boleh kita apa menikmatinya. Duit banyak tapi tak boleh. Gula tak boleh makan, susu tak boleh makan, daging tak boleh makan. Apa guna? Itu dunia, ini budaya ya. Tapi banyak orang terpesona dengan dunia, lupakan akhirat. Dari mana? Sayangnya manusia suka dunia dan melupakan akhirat. Ya, pukulan pertama bagi manusia yang lupa akhirat itu, salah-salah apa? Ialah ketika menghadapi sakaratul maut. Orang hati itu dia ada beberapa masalah. Masalah yang paling hebat adalah sakaratul maut, sakit mati, sakit yang amat sakit, raja segala kesakitan. Tak ada yang mengatasi sakit mati. Dalam dunia ini paling sakit adalah sakit mati. Sampai nak ngadu pun tak boleh. Kalau lalu dia ngadu lagi, aduh kita mati dah. Mungkin kita malam pun mati, malam pun mati. Yang ketiga, suaranya menggelegar ada, macam orang boleh cuti, itu dah. Sakit mati. Macam-macam. Yang kedua, dia akan nampak tempatnya di akhirat. Kalau ahli syurga, dia nampak syurga. Kalau ahli neraka, dia nampak neraka. Nak mati tu nampak, kalau ahli syurga nampak neraka. Itu ada orang mati senyum, ada orang mati nyongeng. Macam mati syahid dibunuh di orang Yahudi tu. Banyak yang orang nyongeng je, bercahaya berseri muka tu. Kerana dia nampak nikmat syurga tu. Nampak nikmat-nikmatnya, nampak bidadari-bidadarinya, nampak makanan-makanannya, nampak mahligai-mahligai. Itu yang senyum tu. Tapi ada orang terdiam macam-macam, terjulur lidah pada. Kerana dia nampak neraka. Nampak neraka yang malaikatnya garang-garang, kosok-kosok kanan-kanan. Itu yang terdiam macam tu, terjulur lidah tu. Jadi nampak. Fakasabna anka riqa'aka fabasaruka al-yawma hadid, kata Allah dalam Quran. Pada hari itu mereka dapat pandangan tembus dan dia nampak tempat dia di akhirat. Itu masalah kedua. Masalah yang ketiga, dia nampak malaikat maut.
Kalau dia ahli syurga, malaikat maut tu datang serupa apa? Serupa pemuda yang handsome, pemuda yang cakap. Kalau dia ahli syurga. Tapi kalau ahli neraka, malaikat maut tu akan datang menyerupai dia sendiri yang betul-betul. Mana apanya? Nabi Ibrahim insan, memang malaikat maut. Nabi Ibrahim itu Nabi Rasul Khalilullah insan, memang malaikat maut. Ya, pada sekali malaikat maut pergi ziarah Nabi Ibrahim. Tengah sembang tu kata Ibrahim, kamu tolong tunjukkan muka kamu pada aku. Aku nak tengok mana apa kamu sebenarnya. Kata dia malaikat maut, tak lalu kamu tengok aku. Ya, dahsyat no aku ni kan. Dia nak juga. Tolonglah dia. Dia nak juga tu dia tak bilah. Baiklah kalau hendak tengok aku. Ya, bila aku kata pusing, kamu pusing tengok aku ni. Ya, mula-mula mereka mahu tu apa datang sopa pemuda yang kaca, yang kemah, yang cantik. Itu kamu tengok apa ni kan? Kamu pusing mana? Nanti bila aku kata sopa pusing. Jadi sopa pusing, dia pun pusing. Pusing dia nampak apa mereka mahu yang sebenarnya. Tengok aja tengsan. Kami dah berubah daripada pemuda yang kacak tadi dari lembaga yang hitam legam. Rambutnya kusut masai, pakaian tempat cantik, tempat camping, baunya yang amat busuk baunya, suara yang macam melintong. Macam biasa tu. Nabi pensan, Rasul pensan, berarti cerita dalam sana ya. Itu nampak orang bersama. Yang ketiga, yang keempat dia akan diuji oleh iblis sebagai cara terakhir dia nak menyesatkan kita. Itu usaha dia paling terakhir. Dia nak menyesatkan kita ni supaya kita mati bersama dengan dia dalam neraka. Dia kan datang untuk jadi kita pengikut dia. Dia akan datang menyerupai seorang yang kita hormati, seorang yang kita sayang, seorang yang kita kasih. Pokok mak kita, dia datang apa bapak kita, dia datang apa ustaz kita, dia datang apa guru kita untuk menyesat kita. Ini mak datang ni. Ini mak ni tahu lah. Tengok pokok mak. Oh ya, mak weh katanya. Mak tahu lah, mak dah mati dulu katanya. Sebenarnya Islam tu bukan agama yang sebenarnya. Dan sebenarnya agama yang sebenarnya ialah Hindu katanya. Kalau dia minat Islam. Islam tu bukan agama yang sebenarnya. Yang sebenarnya Buddha katanya. Atau sebenarnya Tuhan itu bukan satu, Tuhan itu sebenarnya ada tiga. Macam Kristian ingat kan? Iya tu mak ini mak bawa susu ni. Mak bawa susu. Kamu nak minum tak? Oh nak mati tu tuan-tuan dan puan, bahagia yang sangat. Dia mengaku nak minum. Kalau kamu belum minum, nak minum. Tapi sebelum kamu minum, kamu mengaku bahawa Islam itu bukan agama yang sebenar. Kamu mengaku bahawa agama yang benar ialah Christianity. Kita mengaku je. Dia mengaku wrong caranya. Mati kita dalam keadaan terbiak. Mudah-mudahan kita terima itu. Itu masalah amanah mati ya. 4 masalah. Ingat itu kan? Yang pertama sakaratul maut, sakit mati. Yang kedua, apa tadi? Dia nampak tempatnya di akhirat. Sama dia neraka atau surga. Yang ketiga, dia nampak malaikat maut di ketika nak mati. Kalau dia ahli neraka, nampak apa malaikat maut yang sebenarnya. Yang keempat, dia akan berdepan dengan iblis yang cuba memperdayakan dia. Itu 4 masalah orang nak mati kan? Itu sebelum kiamat tu menghadap sakaratul maut. Nafas sudah sampai ke kerongkongan. Atau orang nazak tu nak cakapnya apa? Sudah sampai ke kerongkongan. Doktor sudah menggelengkan kepala. Lalu yakin dia akan mati. Walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Surah Al-Qalam yang itu. Apabila nyawa sampai ke kerongkongan, kamu tak boleh buat apa-apa, hanya tengok, lihat je. Kalau kamu doktor pun tengok aje. Ya. Kalau kamu saudara yang nak mati tengok, tak boleh buat apa-apa, tak boleh tolong lah. Itu kan. Doktor pun tak boleh buat apa. Di saat itulah berbelit-belit kepayahan demi kepayahan, kesakitan demi kesakitan, kesedihan demi kesedihan. Di saat itulah ia mulai sadar bahawa ia akhirnya harus kembali kepada Tuhan. Dia tahu dia akan menjumpa dengan Allah.
mulai percaya, oh yakin. Mulai percaya akan adanya kehidupan, kehidupan akhirat serta mati. Timbullah sesal, nyesal yang sana, nyesal aku tak maya, nyesal aku tak ngaji, nyesal aku tak baca Quran, nyesal aku tak selawat dan sebagainya. Nyesal yang sana. Jika kita guna bilang, nak nyesal salamnya sebelum mati, dah mati itu tak ada gunanya. Mulailah percaya akan adanya kehidupan akhirat kepada Tuhan. Timbullah sesal, beribu macam sesalan yang lebih sakit dari penyakit yang dideritainya. Kalau dia sakit kencing manis pun lagi sakit kencing manis. Kalau dia lemah jantung lagi sakit lemah jantung. Kalau dia susah nafas lagi sakit penyakit susah nafas. Sesalan terbesar ialah kenapa ia tidak membenarkan ajaran Islam, ajaran agama Islam itu. Kenapa dia tak benarkan? Islam kata ada kebangkitan, dia tak percaya. Islam suruh semayang, dia tak nak semayang. Islam suruh zakat, dia tak nak zakat. Islam suruh puasa, dia tak nak puasa, tak nak puasa. Itu paling nyesal. Kenapa ia tidak melakukan semayang? Ia menyesal yang ia terus terang. Ia menyesal yang ia terus terang membohongkan agama, malah berlagak sombong di tengah-tengah keluarganya yang tidak beragama. Dia sama-sama dengan tak agama, keluarga tak ada agama, dia bukan agama. Sonok-nok, gelak ketawa. Dengan kedurhakaan Allah Ta'ala. Semua itu. Dan tidak semayang. Celakalah ia 4 kali. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Celaka 4 kali sebut. Celakalah ia 4 kali sebut, 4 kali celaka. Bahkan mungkin beribu kali celakanya. Dalam Quran juga 4 kali tu, tapi yang dialami mungkin beribu kali. Bahkan celaka yang berterusan buat selama-lamanya. Jutaan abad. Selama-lamanya jutaan abad. Abad juta, 100 dari berjuta-juta orang. Itu lamanya akan celaka ni. Jutaan abad. Jutaan abad tak berkesudahan dari buktinya. Sungguh besar masalah ini, bukan kecil. Masalah ini besar ni. Masalah neraka kecil kan? Yang besar bukan kecil. Rata-rata manusia baik yang iman atau yang kafir. Semua manusia tu rata-rata manusia baik yang beriman atau yang kafir. Dua-dua sudah sama menyaksikan bagaimana manusia menghadapi sakaratul maut. Dia dah masalah dahsyatnya berhadapan dengan sakaratul maut. Tidak seorang yang tidak seorang juga orang yang sedang menghadapi maut itu, menghadapi maut itu yang sombong lagi, dari sombong dah. Dari jalan yang sombong lagi, dari sombong tidak seorang pun yang tak ingat Tuhan, masih cuba ingatkan Tuhan. Oh Allah ingatkan Tuhan aja. Yang tak ingat Tuhan dan akhirat. Keputusan akan tetap hidup. Keputusan akan tetap hidup. Keputusan akan tetap hidup. Di akhirat kita matilah mati. Allah jadikan mati seperti seekor kebab. Mati cuma seekor kebab. Di bawah kebab tu ada satu titian antara syurga dan neraka, disembelih kebab. Kebab mati. Bila dia boleh kebab tu, maka matilah mati. Sebab dalam neraka tak mati, dalam syurga tentu tak mati ya. Mati sekali aja. Betul dalam mati lagi.
Nah, maka matilah mati, tak ada mati lagi. Dicincang tak mati, dibakar tak mati, dipeluk tak mati, dibalun tak mati, dibelai tak mati. Apa saja tak mati, ya. Itu dia neraka. Mana dia mati? Mana? Bagaimana ada kesakitan, ya? Karena mati itu dah tak ada, sudah mati. Nah, kan? Nah, bagi keputusaan akan hidup dikala orang menderhaka. Dikala orang menderita sakit yang akan membawa maut. Esok saya mati sakit itu ada, mati tak ada. Nah, kadang-kadang berlangsung, apa? Lama, ya, kerana lama. Nah, sehari, 2 hari, bukan, bahkan ada yang berminggu-minggu. Nah, semua orang ketika itu minta diajar beragama, nak amal ke agama, nak tahu nak sembahyang, nak baca Quran sebagainya. Nah, bersembahyang, nah, bertobat, bahkan ingin naik haji, nak pergi haji, padahal sudah mati mana naik haji lagi, tengah hidup naik haji ya. Nah, bahkan ingin naik haji, ingin menjadi seorang apa? Soleh, nak jadi orang soleh, nak buat yang disuruh tinggalkan yang dalam. Nah, ingin ke masjid, ingin ke surau. Nah, pernah hidup, surau tu dia rumah, harus siap datang. Dengar suara yang ngaji orang, ini tak siap datang. Ya, orang rumah ni dengar ada suara saya ngaji orang ni. Tuan-tuan yang mobile dengar tak? Ada yang ini tak siap datang. Esok dia sudah mati, baru menyesal. Oh, nyesal aku tak pergi surau, nyesal aku tak pergi masjid, nyesal aku tak pergi doa dan sebagainya. Nah, tidak ada orang yang tidak demikian. Tak ada yang tak menyesal betul. Nah, sungguh pun begitu. Nah, manusia yang sehat masih apa? Masih ada saja yang tetap kafir. Padahal sehat, tapi kafir juga. Nah, tak beragama, tak nak sembahyang, tak percaya apa agama pun. Islam tak percaya, Kristianiti tak percaya, Hinduism tak percaya, Buddhism tak percaya. Dia tak ada agama. Dia orang komunis, sosialis, atheist, free thinker. Dia tak percaya agama. Ada tu orang macam mana? Siapa orang saya tu? Tak percaya agama. Tak beragama, tidak bersemayam. Tak ada agama, dia bersemayam. Karakter manusia yang demikian itulah yang diterangkan dalam ayat 20 dan 21 ya. Cipta dunia saja sedangkan melupakan akhirat. Cipta dunia saja lupakan akhirat. Dia dunia saja. Teringat makan dunia, teringat pakaian dunia, teringat harta dunia, teringat pangkat dunia, teringat pujian dunia, akhirat lupa langsung. Jadi seorang manusia tu cuma dunia saja dia mendapat dunia saja melupakan akhirat. Bukan main giatnya manusia itu mengurus dagang, berniaga, giat pagi-pagi orang tengah tidur dia dah siap buang makan jual. Nak niaga betul lain, menguruskan dagang tu perniagaan lah. Apa perusahaan, pergi ke kilang dan sebagainya. Ya. Perusahaan negara dan rakyat, tetapi tidak ada kegiatannya sama sekali menyembah Tuhan. Tak ada kegiatan untuk sembahyang, tak ada kegiatan untuk menguatkan agama, tak ada satu kegiatan langsung untuk meninggikan syiar Islam. Untuk menyembah Tuhan ada. Begitu besar perhatiannya terhadap dunia. Dia nak ke dunia je, nak benda yang dekat dengan dia je. Dan kesenian. Kesenian apa? Nyanyi daripadanya, nari daripadanya, joget daripadanya. Di dunia betul tu.
terhadap olahraga begitu juga. Pelari pecut, main badminton, main hoki, main bola, main tenis, macam-macam Fikirnya itu je. Bagaimana salah untuk menyihatkan badan, tak apa saja perlu main badminton. Banyak geng-geng badminton dari sini boleh, tak apa, tak salah. Cuma dah tua ni tak lalu boleh nak menggal raket pun tak lalu. Nak angkat raket pun tak lalu lah. Tapi dulu tengah apa tu sihat lah, boleh kerana maunya. Saya pun libat yang bola sepak macam-macam. Kan? Bukan main giatnya manusia mengurus dagang, perusahaan dunia, negara dan rakyat, tetapi tidak ada kegiatannya sama sekali menyembah Tuhannya. Begitu besar perhatiannya terhadap dunia dan kesenian, terhadap olahraga dan bermacam-macam permainan, tetapi tidak ada minat sama sekali terhadap terhadap Tuhan. Mayang tak erti, baca Quran tak erti, zikir tak erti. Orang zikir dengan je boleh, tak ada buat. Itu yang bersalam baik. Orang istighfar dulu. Orang berzikir dulu, tak bersalam cabut, sampai tu baik, tak baik, apa tu baik, kumat. Bersalam kumat. Tengok balik lah. Lepas salam kumat. Padahal cik Imam zikir dulu, dia tak beri. Yang ini je. Lalu dia minat dunia je. Nak balik cepat. Kenapa nak balik cepat? Nak pergi nengok musam janggut. Nak pergi nengok pendekar punya lapuk. Nak pergi nengok pernah kaca belakangnya. Mr. Bean, Maharaja Lawak. Itu je dengar ya. Dah. Nanti lupakan akhirat. Begitu besar perhatian orang terhadap buku-buku bukti teknologi. Farmasi itu perubatan, kedokteran, ekonomi, hukum. Tetapi tidak ada minat sama sekali terhadap kitab suci. Baca Quran pun tak erti tu sahaja nak baca menganalisa Quran tu, nak mentadabbur Quran, baca pun tak erti. Tak kenal mana dia ikhfa, mana dia iqlab, mana dia mat wajib muttasil, mana dia mat jaim munfasil, mana dia qala tak kenal. Mana yang patut panjang untuk balik tak kenal. Padahal tua tu malang lah tuan-tuan, umur dah 70 tahun tapi tak erti baca Quran lagi. Malang no ya. Padahal yang lain hebat, ekonomi hebat, sokan hebat, kedokteran hebat, hukum hakam yang lain pun hebat, tetapi tidak ada minat sama sekali terhadap kitab suci. Yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Quran, yang wajib kita belajar Quran ke. Padahal kita akan curah Allah tadi 114 buah. 114 buah. Tapi yang wajib kita belajar Al-Quran saja. Yang lain tak wajib belajar. Kena yakin aja bahawa Taurat tu kalam Allah, diturun kepada Nabi Musa AS. Injil itu kalam Allah juga, diturun kepada Nabi Isa AS. Zabur itu kalam Allah juga, diturun kepada Nabi Daud AS. Quran itu kalam Allah juga, diturun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain itu ada pula suhuf-suhuf, artinya halayan-halayan yang turun kepada Nabi Adam, diturun kepada Nabi Ibrahim, diturun kepada Nabi Syis, diturun kepada Nabi Idris, diturun kepada Nabi Sulaiman, diturun kepada Nabi Musa dan sebagainya. Tapi yang wajib kita pelajari hanya Al-Quran saja. Mula-mula wajib baca, belajar baca. Jangan dah tua bangkit, huruf pun tak kenal lagi. Belajar cara baca Quran. Di sini banyak pakar-pakar kajuannya. Belajar dengan belajar.
Ustaz Sidik ada, belajar ada. Ini tak. Yang panjang pendek panjang ni, kata demong tidak demong ni, yang patut tak demong demongnya. Nah sakit ini ni demong ni. Bukan itu saja yang lain. Jadi Quran itu wajib kita pelajari. Karena dia itu mengandungi kitab yang menentukan cara hidup kita. Yang lain-lain itu kita hanya yakin bahawa itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi tertentu. Itu cukup, tak payah belajar. Jangan boleh benar nak pergi ke Jerusalem, nak belajar Injil, jangan kata. Nak pergi ke apa? Nak pergi ke Israel, nak belajar kitab Taurat, jangan kata. Quran itu tak boleh belajar, tak wajib. Tapi Quran kena belajar betul. Karena kita kena baca Quran itu secara hukumnya. Allah perintah tu, warattil Quran tartila. Bacalah kamu Quran dengan tartil, dengan ikut hukumnya. Karena Quran itu ada mat asli, mat jaim munfasil, mat wajib muttasil, ada qala-qala, ada wajibul gunnah, ada izhar khalqi, ada ikhfa, ada iqlab, banyak hukum itu. Kena belajar. Kalau nak jadi belajar tak belajar. Kena. Karena belajar Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi membacanya dengan betul hukumnya fardu ain. Membaca Quran dengan betul hukumnya fardu ain, wajib atas setiap manusia. Atau kalau tak belajar mana nak apa? Kena belajar lah bagilah baca muka. Yang demong didemongkan, yang 5 harkat di-5-harkatkan, yang 6 harkat di-6-harkatkan. Ini kadang-kadang langsung tak ada. Yang wakaf di-wakaf, diwasal-wasalkan. Atau begitu. Yang kadang-kadang diwakaf pun tak ada wakaf, jadi macam masal ke. Contoh yang mantap dia. Apa kami? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bunyi macam betul, tapi tak betul. Wakaf lain, bila wakaf punya tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Qul huwallahu ahad. Tarik nafas. Allahu samad. Tarik nafas lagi. Lam yalid wa lam yulad. Tarik nafas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini orang tahlil kan? Nak lagi boleh sudah Allahu Akbar. Kalau bunyi itu dah tahlilnya ngambilkan minyak dia. Tahlil kenapa apa? Nak wakaf, nak wasal. Nak wasal sambung. Ada apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Betul. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul Ini dah wakaf beda, wasal beda. Yang dari yang banyak wasal apa? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tak betul tu. Bunyi macam betul. Katanya Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik apa? Maliki Yaumiddin. Betul. Betul dalam ayat. Banyak wasal apa kita ayatnya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Man arif disukun pada koman yang mesti doakan tu lillah. Yang namanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Lillah aja. Tak cukup tu, mesti doakan tu lillah. Karena man arif disukun tu boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 6 harkat. Tapi pengekomannya doakan. Yang ini bagaimana Allah? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada Allah tu nak Assalamualaikum. Doakan kau tu. Betul tu. Kau ni yang banyak. Kau tu beri. Assalamualaikum dengar dulu. Ka ayyuhan nabi. Kau tu doakan. Ini amalnya Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak betul tu. Bila tak betul baca tahiyat akhir, tak betul tahiyatnya. Tak betul tahiyatnya, tak betul semayangnya. Tak betul semayangnya macam orang tak semayang. Amal tak manusia-manusia yang tertipu ini itu. Jadi itu kena belajar tu.
Quran itu kan baca itu. Karena hukumnya fardu ain, membaca Al-Quran dengan kata itu fardu ain. Belajar apa tu kaya? Kecuali kalau dia tak payah belajar dapat aja. Kerja baca dah mendapat datang hancur dia. Tak payah belajar. Enak kena belajar. Lebih besar perhatian orang terhadap buku-buku teks, teknologi, farmasi, kedokteran, ekonomi, hukum, tetapi tidak ada minat sama sekali terhadap kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya Muhammad SAW yang bernama Al-Quran. Buku-buku lain mereka letakkan di depan, sedangkan Al-Quran ditaruhnya di belakang. Jangan cuma depan, susun dulu. Tapi Quran tangan simpan. Simpan. Yang macam apa? Yang macam yang lepak, cikui, semut yang macam anaknya yang macam malang lagi tengok itu ya. Buku lain letak depan, sedangkan Al-Quran belum mempunyai ditaruhkan di belakang. Seorang yang bernama Muslim, kalau kita mengaku kita menjadi orang Islam, itu Muslim ya. Kalau lelaki Muslim, kalau perempuan Muslimah. Kalau dia mengaku menjadi Muslim, masih belum mempunyai kitab suci Al-Quran di rumahnya. Kadang-kadang rumah menjadi Quran. Malang kalau di rumah ini tentu dari Quran itu. Terus apa nak baca? Quran letak betul. Tak ada orang Quran. Belum pernah membacanya, baca untuk orang. Apa lagi mempelajarinya? Kalau baca pun tak betul. Yang panjang pendek, yang pendek panjangnya, yang patut demonya, tak demonya, yang patut tak demonya, demonya. Ramai awal itu. Contohnya, Alam Nasrah, apa maksudnya? Alam Nasrah, demonya lam tu. Kalau dia bukan demo tu, Alam Nasrah tu itu. Yang izhar saja. Inilah Alam Nasrah. Itu tak belajar. Orang belajar tak nak. Bila ada orang ngaji Quran, dia lari. Bila orang baca Quran, dia tak sama. Sedang dia tak baca Quran. Itu ramai. Bukan itu tadi orang lain Jadi kitab suci Al-Quran di rumah pun tak ada. Belum pernah membacanya, apalagi mempelajarinya. Kecuali orang ngajar tajwid. Sertai sama, ikut sama. Tapi penting ni. Berapa ramai orang baca Quran tapi tak ikut tajwid. Bila dia ikut tajwid, tak betul bacaannya. Dia tak betul-betul tak betul pengayaran. Kami di dalam pengayaran ada rukun qawli. Rukun qawli ada 5 tuan. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Kena baca betul. Rukun tu. Yang keempat selawat akan Nabi. Yang kelima memberi salam. Itu rukun qawli. Kena baca. Dan baca itu kena baca betul-betul. Tak boleh cincai-cincai ya. Betul rukun fi'li, rukun fi'li lagi banyak masalah ya. Gerak 3 gerak betul-betul ada rukunnya. Betul. Berapa ramai orang gerak ketika berdiri gerak. Kepala memang anggur. Tak kan? Masa ini bukan titik tengok aja. Jangan buat apa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baca dah. Tuan-tuan, baca dah. Kenapa? Gerak 3 gerak betul-betul baca semayangnya. Nak rukuk juga. Yang yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ada spring. Ngambil balik. Sampai nak ngambil tu. Waktunya rukuk tu sampai dia tangan tu ke lutut tu, diam jangan gerak. Mesti ada tomak nina. Ini tak ada. Itulah ramai orang batas semayang. Tangan tu gerak. Jadi kalau ada orang ngajar kat semayang dengan duit video tu, kalau ustaz tu ngajar orang di semayang dengan semayang lagi. Kalau dia betul semayang. Semoga jangan hendaknya kita ini sampai mati sebelum tamat membaca Al-Quran.
dan mempelajarinya, ya, pelajari isinya, maknanya. Bila kita belajar Quran itu maknanya kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kita baca akan jumpa satu ayat. Ya. Apa ayatnya? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, artinya apa? Barang siapa mencari satu cara hidup lain cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang tidak akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau orang rugi kena ikut Islam. Kalau tidak, maka begini. Kalau kita tahu mana kita akan ikut Islam sendiri. Apa yang kita coba ikut Islam? Semayang ikut Islam, pakaian ikut Islam, ekonomi ikut Islam, akhlak ikut Islam, perjuangan ikut Islam, pendidikan ikut Islam. Tidak tahu Islam mana itu. Nah, dia amal di situ. Tak tahu isi Quran. Kena mempelajari isinya. Sebab akan malu besar nanti. Esok di akhirat itu malu. Berhadapan dengan Tuhan di alam akhirat itu. Tak faham dan langsung malu. Kejadian tak ada apa-apa, orang berdosa. Kejadian tak ada dosa, orang berdosa. Cuma punya malu besok hati gugur. Dari muka tak habis kubur. Terlalu malu depan Allah SWT. Dan semua itu akhirnya kita akan melihat balik. Apa saja kita buat dalam dunia ini akan dapat kita melihat kembali. Itu orang ini mau kayak ni. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat memperlihatkan kembali. Dia dapat balasan yang setimpal dengannya. Dan barang siapa melakukan kejahatan, dia juga akan dapat melihatnya kembali dan dibalas dengan setimpal dengannya. Jadi kembali lagi, semua akan disaksikan oleh Allah tunjuk balik apa yang kita buat dalam dunia ini. Okey, akan datang kita baca surah Al-Humazah. Itu datang ya, Al-Humazah. Untuk malam ini cukup secara itu. Alhamdulillah, kita dapat tamatnya itu. Akan datang kita baca surah Al-Humazah. Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu dia. Semua hafal itu. Itu kita baca insya-Allah. Kenapa ya? Bahaya. Kalau tak padam, cari orang lain. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada bangkang? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada yang tanya juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Saya diajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surau Amaliyah, Taman Sentosa. Ya. Sekian dulu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Waya fadlal mustaghfirin waya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi